Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin hadirat sekalian, pertama sekali ingin saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai peranan anak muda dalam membantu menangani pandemik COVID-19. Para hadirin sekalian, sudah menjadi kelaziman untuk semua orang berbicara tentang COVID-19 yang telah melanda di banyak tempat. Bahkan hampir seluruh negara dilanda dengan wabak penyakit yang mematikan ini. Sukar untuk digambarkan betapa dahsyatnya wabak yang telah melanda kita ini, sehingga menyebabkan ribuan nyawa yang menjadi mangsa kepada penyakit ini. Pelbagai perubahan yang telah berlaku setelah munculnya virus COVID-19 ini, aktiviti dan gaya hidup masyarakat turut berubah kerana adanya penyakit yang mematikan ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama mendoakan agar saudara-saudara kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan mereka diberi kekuatan dan terus tabah dalam menghadapi ujian-ujian ini. Oleh kerana wabak COVID-19 ini telah menular ke seluruh dunia, kita perlulah mengambil tindakan dalam bersama-sama menangani virus ini, tidak mengira umur, darjat, pangkat, bangsa dan sebagainya. Semua orang perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing agar penyakit ini mampu disembuhkan, lantas dapat menyelamatkan banyak nyawa yang tidak bersalah. Berbicara mengenai peranan dan tanggungjawab, semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. Tetapi dalam perkara ini, saya merasakan antara golongan yang sangat diperlukan dalam menangani wabak COVID-19 ialah golongan belia dan anak-anak muda. Wabak COVID-19 ini mengakibatkan hubungan sosial secara fizikal terbatas, iaitu orang ramai diwajibkan untuk menjalani perintah berkurung di rumah masing-masing supaya dapat meminimumkan kontak secara fizikal antara satu sama lain. Oleh itu, agak sukar kita mengetahui berita terkini dari semasa ke semasa dengan lebih yakin dan boleh dipercayai. Di sinilah kita memerlukan bantuan anak muda kerana mereka lebih terdedah dan lebih mahir dengan alat-alat dan teknologi-teknologi yang memerlukan kemahiran. Banyak peranan yang boleh dilakukan oleh anak muda dalam bersama-sama menangani virus ini. Antaranya ialah mereka boleh menjadi penyampai berita-berita penting kepada ahli keluarga mereka, terutama sekali kepada orang tua mereka, kerana masih ramai lagi warga dan masyarakat sejagat yang agak berumur kurang mahir menggunakan teknologi dan internet. Selain itu, dikhawatiri mereka mendapatkan maklumat-maklumat palsu dan tidak sahih yang akan mengakibatkan salah faham yang besar di kalangan orang ramai. Memang tidak asing lagi bahawa majoriti anak muda masa kini sentiasa ditemani dengan gadget-gadget canggih yang sudah menjadi perkara normal pada era ini. Dengan ini, mereka lebih arif tentang media-media sosial yang boleh dipercayai ataupun tidak. Dari situ, mereka juga dapat menggunakan kemahiran mereka dengan menggunakan akaun media sosial mereka yang tersendiri dalam menyampaikan maklumat-maklumat penting kepada orang ramai. Para pendengar sekalian, selain itu, golongan anak muda juga mampu menangani COVID-19 ini dengan menjadi sukarelawan yang dihantar untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan, tidak kira bantuan dari fizikal maupun mental, kerana pada tahap ini, kekuatan mental juga menjadi perkara yang amat penting untuk terus gigih dalam menjalani kehidupan mereka yang berubah dengan sangat drastik. Tidak dapat dinafikan bahawa ramai orang yang kehidupannya terjejas tidak mengira umur bermula dari golongan kanak-kanak sehinggalah golongan warga emas. Ramai anak muda boleh mengambil tempat dengan menyertai badan-badan sukarelawan serta badan-badan NGO yang memberi pelbagai khidmat kepada orang ramai. Sebagai contoh, mereka boleh bantu mengagihkan barangan-barangan keperluan seperti makanan asasi, pakaian dan pelbagai lagi peralatan lain yang menjadi keperluan manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Anak-anak muda boleh pergi ke setiap rumah warga emas yang tidak berdaya untuk menguruskan rumah mereka dengan teratur. Mereka boleh membawa keperluan-keperluan seperti makanan yang mampu digunakan buat jangka masa yang agak panjang dan memenuhi keperluan seharian mereka. Warga emas ini sangat memerlukan bantuan dari kita kerana jika mereka mempunyai anak, mungkin anaknya menetap di luar negeri dan tidak boleh tinggal bersama-sama orang tua mereka kerana terpaksa menjalani perintah yang tidak membolehkan mereka untuk merentas negeri. Bagi mengelakkan dari berlakunya kontak fizikal yang akan menularkan lagi penyakit ini dengan lebih berleluasa.
Di samping memberikan bantuan secara fizikal, anak-anak muda juga boleh menjadi sukarelawan yang memberi nasihat-nasihat dan motivasi untuk menaikkan semangat masyarakat agar terus tabah dalam meneruskan kehidupan yang sungguh bercabar ini. Mereka boleh memberi khidmat secara atas talian dengan cara memberi nombor telefon ataupun nama pengguna mereka di media sosial untuk berhubung. Dengan cara ini, sedikit sebanyak kita mampu meringankan beban yang terbuku di hati dengan meluahkan dan saling sihat menasihati antara satu sama lain. Para hadirin yang dihormati, selain daripada langkah-langkah yang saya sebutkan di atas tadi, golongan belia juga boleh memberi sumbangan kepada negara dengan menjadi ejen-ejen yang menyokong kempen Stay at Home. Melalui kempen ini, kita mampu memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai bahayanya penyakit ini jika tidak dibendung dengan cara yang sepatutnya. Melalui kempen ini, kita dapat menyebarkan mengenai cara-cara dan aturan yang perlu dilakukan dalam menangani dan mengatasi virus dari tersebar. Antara cara yang paling utama dalam menghadapinya ialah memakai pelitup muka jika keluar dari rumah. Sentiasa membasuh tangan, terutama sekali sebelum dan selepas makan, serta jika memegang haiwan peliharaan kita. Seterusnya, mengelakkan diri kita dari berada di tempat dan kawasan yang sesak, dan akhir sekali, sentiasa membawa hand sanitizer, terutama sekali jika kita berada di kawasan luar rumah. Dengan adanya ejen-ejen ini, kesedaran dalam diri masyarakat dapat dipertingkatkan sekaligus menjadikan masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekeliling mereka. Para pendengar yang dihormati sekalian, inilah antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh belia dalam sama-sama kita menangani virus COVID-19 yang amat meresahkan ini. Golongan belia perlulah mengambil cakna terhadap perkara dan isu-isu semasa yang melibatkan COVID-19 kerana berkemungkinan besar dengan bantuan yang mereka salurkan mampu menyelamatkan banyak nyawa dari terus korban. Walaupun golongan anak muda mempunyai peranan yang penting, ianya tidak bermaksud golongan-golongan lain tidak perlu mengambil inisiatif dalam bersama-sama menangani penyakit ini. Setiap orang mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam usaha bersama-sama menanganinya. Jika bukan kita yang memulakannya, siapa yang akan membantu kita? Semuanya bermula dari diri kita sendiri. Oleh itu, saya berharap agar semua lapisan masyarakat mampu memberikan kerjasama yang jitu dalam kita bersama-sama menangani virus COVID-19 ini. Walaupun ianya sukar untuk ditelan dan diterima, tetapi kita tetap perlu berjuang sehingga ke akhirnya. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Esa supaya memberi kita kekuatan dan keteguhan iman untuk menjalani ujian yang menimpa satu dunia ini. Hanya padanya lah kita semua berserah dan tawakal atas segala usaha yang telah kita perjuangkan bersama-sama. InsyaAllah kita pasti menang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para pendengar sekalian kerana sudi meluangkan masa bagi mendengarkan ucapan saya. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.